A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang bermaksud apabila datang pertolongan Allah dan kamu melihat manusia memasuki dinnya berduyun-duyun, maka bertasbihlah pada dia, memohon ampun, kerana kepada Allah lah kita semua kembali. Tuan-puan semua, saya nak cerita ni menyentuh sikit tentang politik sebagai kesinambungan daripada semalam bila kita cerita tentang berguru dan ilmu. Jadi timbul soalan, bagaimana kalau kita ada lebih dari satu guru, atau kita ada guru yang bercanggah, atau kita bercanggah dengan guru kita atau pembimbing kita. Jadi mari kita lihat percanggahan di antara ahli-ahli politik negara kita, terutamanya Dr. Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim. Dan sepanjang semalam sehingga saya bangun balik subuh pagi tadi, sebelum subuh, saya adalah mengingati kembali tentang peristiwa Perang Jamal antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu an dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga perang As-Siffin dan juga peristiwa Khalifah Rashidun selepas Abu Bakar radhiyallahu an dan lepas Sayyidina Umar radhiyallahu an, dan lepas itu diganti oleh Osman dan Sayyidina Ali yang kedua-duanya telah terbunuh, dan memenuhi profesi atau ramalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam hidup tanpa empire atau kerajaan atau politik selama 30 tahun. Berbanding dengan Kristian, kita tengok Kristian dia hidup 300 tahun sebelum Rom mengambil alih, Konstantinopel mengambil alih, dan itu satu fenomena bagaimana agama itu di bawah kerajaan dan sebagainya. Dan yang kita harus mengambil iktibar atau perkiraan ialah Islam macam mana pun masih dapat survive, masih dapat hidup walaupun dengan perang antara sahabat dengan sahabat yang mengakibatkan dekat 10,000 sahabat terbunuh dalam perang atau lebih, kita tengok lebih, di antara Sayyidina Aisyah dengan Ali karamallahu wajhah. Kenapa kita panggil Ali dengan karamallahu wajhah? Kerana dia dikatakan sebagai satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Ya. Kita boleh panggil dia radhiyallahu an juga, semoga Allah memberikan dia keredaan, tapi juga karamallahu wajhah bermakna semoga Allah memuliakan wajahnya, ya. Jadi Islam itu masih dapat berkembang, Imam Malik, Imam Syafi'i, tapi imam-imam ni sama ada dipenjarakan atau dibenci oleh ulama-ulama lain, alim lain yang dekat dengan istana khalifah dan sebagainya. Berlaku banyak penyelewengan dalam hidup khalifah. Tapi dia kaji hidup tentang Khalifah Muawiyah, saya anggap dia macam Mahathir lah. Kerana dia dapat tangkap balik empire Islam, kerana zaman Abu Bakar Siddiq, zaman Umar, mereka dapat mengembangkan empire Islam itu sehingga ke negeri China, ke tepi negeri China. Tetapi zaman Sayyidina Osman radhiyallahu an, dia terlalu lemah. Dia sibuk dengan penjagaan, dia pandai penjagaan, dia mendatangkan lebih muamalah penjagaan. Dan juga satu sifat khalifah ni, dia tidak ada bodyguard. Jadi 100 pemberontak daripada Kufah dekat Mesir yang dibuang ketua mereka kerana berpecah daripada Khalifah Osmania, Osman, bukan Osmania kemudian, Osman. Jadi hantar 1,000 tu untuk membunuh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu yang tidak ada bodyguard masa tu, dan dipertahankan oleh Ali dengan Hasan dan Husain, dikatakan mengikut riwayat lah. Dan riwayat ini berpecah pada dua, Sunni dan Syiah, dan berlaku banyak
pembalahan antara Sunni dan Syiah. Saya pun kaji itu juga. Macam saya cakap, saya Cina Apek ni masuk Islam, tak tahu tentang sejarah Islam. Terpaksa saya mewarisi the burden of this Islam. Tapi ada hikmah di dalamnya. Kerana di sana, ada ulama berpendapat, walaupun mereka dua berijtihad lawan antara satu sama lain, tapi ijtihad mereka itu dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf saya lupa. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa alihi wasallam. La haula wa quwwata illa billahil azim. Subhana in kuntum minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. La haula wa quwwata illa billah. Jadi sebenarnya ada golongan satu yang dikatakan Khawarij, yang tak ada sahabat yang memasuki mereka. Khawarij ialah golongan yang meninggalkan dua-dua. Mereka salahkan Aisyah, salahkan Ali. Kerana mereka ni mencetuskan perubahan politik. Jadi kita tengok dalam politik Malaysia, ada juga golongan Khawarij, saya tak tahu yang mana satu, yang nimbulkan perbalahan antara kumpulan. Dia nak negara kita ni gagal lah, ya. Tapi saya samakan Mahathir ni dengan Muawiyah kerana dia perlu seorang diktator, bukan diktator, seorang pemimpin yang baik tetapi tegas, yang boleh menguatkan negara atau empire. Dan Muawiyah ini menurut riwayat bukan seorang sahabat yang mungkin janji dia untuk mentadbir negara dengan sunnah Rasulullah SAW dengan baik, dan dia dapat dia tidak korup, menurut sumber, ya. Kalau Syiah lain lah, ya. Jadi saya sekarang ambil satu sumber dulu, dan kita boleh siasat lagi. Tetapi secara kasar Muawiyah itu dapat memegang empire itu sehingga kepada Konstantinopel. Itu satu lagi ramalan profesi, ya, nubuat, ya, bahawa Konstantinopel, iaitu Istanbul sekarang, dengan Rom akan ditawan oleh umat Islam. Konstantinopel sudah ditawan, Rom, Itali belum lagi ditawan. Jadi ini sebagai satu tanda akhir zaman. Jadi soalan dia, dah clear, saya sokong Mahathir kerana kekuatan dia, dan bila dia memerintah, ya, kita kata semua pemimpin korup sampai hari ini, korup sampai polis sampai bawah, kita terimalah semua korup, ya, kita terima semua korup. Tapi Mahathir ni macam mana pun dapat memajukan negara, dapat mengakhirkan konflik semasa dia naik. Dia turun saja, konflik habis, ya. Sekarang dia naik kembali, itu saya anggap sebagai satu tindakan daripada sahabat-sahabat Nabi juga. Saya ambil persamaan, ya. Saya ambil persamaan kerana adalah tugas sahabat-sahabat masa itu untuk meneruskan pemerintahan. Jadi Mahathir menghantar surat untuk usul tidak percaya, ialah dia mesti masuk campur. Dia tidak boleh biarkan keadaan berlalu, ya. Sahabat-sahabat Nabi pun kita kaji dalam sudut tu, mereka bertindak walaupun kita tahu Allah Maha berkuasa. Kenapa dia biarkan Islam ni berlaku begitu? Dia ada pengajaran di dalamnya. Kadang-kadang kita lihat seorang guru berbalah dengan satu guru. Kepada saya satu rahmat. Kerana saya pernah tengok Ustaz Aziz Hanafi, anti Syiah, lawan dengan satu Ustaz Hasan. Saya lupa nama dia. Yang pro Syiah, pro Iran berbalah. Di sana saya dapat banyak ilmu kerana saya kutip poin daripada Sunni, saya kutip poin daripada Syiah sekaligus, ya. Saya dah tengok banyak perbalahan. Fa in tanaza'tum fi syai' farudu ila Allah wa rasul wa in kuntum tu'minun. Apabila kamu berbalah, kembali kepada Allah wa Rasul sekiranya kamu beriman. Apa maksud itu? Itu ada satu maksud yang amat deep. Kembali kepada Allah wa Rasul ialah untuk masing-masing. Bukan bermakna kita ambil satu ayat Allah itu, dua-dua itu kita boleh bersetuju. Tak. Allah wa Rasul ini dalam jiwa masing-masing. Itu sebab saya nasihati, ya, bila kita, pengalaman saya bila saya mengajari satu ilmu, ayat Allah tu datang kepada kita, cahaya itu, nurus samawati wal ardh, cahaya dalam hati kita, Allah yadi man tasya, dan Allah bila hijab pun khatam Allah qulubihim. Hati kita bila terbuka hijab tu, satu ilmu tu hanya untuk kita. Ya, ia mungkin sama dengan orang lain, tapi jangan cuba cari persamaan dengan orang lain. Kalau kita dapat satu fahaman, contohnya tentang COVID.
Saya faham COVID macam ni, ada orang faham COVID macam ni, ada orang faham COVID macam ni. Saya faham Allah macam ni, ada ustaz yang faham Allah lebih tinggi dan sebagainya. Jangan kita cuba perbandingkan. Nabi pun kata, sallallahu alaihi wasallam, ikutlah mana-mana sahabat aku, termasuk Muawiyah, termasuk Ali, termasuk Aisyah, kamu boleh sampai. Dan pernah orang komplain tentang Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baru baca tadi, Nabi ketawa saja. Ada hikmah di sana. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, bahasa bergaduh antara isteri-isteri ya. Jadi pergaduhan isteri, takkan isteri semua tu pakai powder, semua tu holy, semua tu suci, taat. Tak mungkin. Mereka manusia. Mereka ada cemburu. Aisyah ada cemburu. Aisyah persoalkan Rasulullah SAW. Dan isteri jadi dua puak. Satu bawa Aisyah, satu bawa lagi satulah. Ya. Jadi saya baca lagi dalam hadis tu, dia ada hikmat dia. Dan Rasulullah SAW dia jawab itu, dia matikan hujan, dia kata, semua wahyu saya turun semasa saya di pangkuan Aisyah. Tidak ada pangkuan isteri yang lain. Jadi, kita baca itu, kita lihat dan tengok pada suasana manusia. Kita tengok suasana sekeliling kita. Dalam negara kita, berbalah orang ni dan balah orang tu. Bahala orang ni nama Mahathir bin Mohamad, berbalah orang ni Anwar bin Ibrahim, dan kita dah cerita sejarahnya lah. Asalnya Anwar bin Ibrahim ini bercerita terlalu nak sangat, tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Berlaku semasa 97, ambil kesempatan masa Mahathir itu dilanda oleh fitnah Dajjal, Soros, dengan permainan wang. Spekulator wang menjatuhkan Malaysia, sudah menjatuhkan Suharto, IMF nak masuk dalam Malaysia. Tapi Dr. Mahathir Mohamad itu dapat mengawal keadaan. Jadi saya berikan walak kepada pemimpin yang semikian, yang kuat, yang cerdik, yang ada hikmah. Walaupun dia dah tua, 95, wallahualam, ini kuasa Allah. Jadi saya kena buat pendirian. Ada orang tanya, Cina Pek, sokong siapa? Merdeka Anwar. Orang boleh troll. Jadi kalau saya nak selamat, saya kata saya tak sokong sesiapa lah. Tetapi kena buat keputusan. Dalam kes ini, saya sokong Mahathir selagi dia hidup. Lepas Mahathir mangkat ke apa ke, saya sokong Anwar Ibrahim. Ini pendirian saya. Buat masa ni, Mahathir. Anwar, stand down. Ini pendapat saya. Seorang saja. Jangan takut. Seorang saja. Orang lain ada pendapat lain. Ya. Jadi dalam kes Aisyah dan Ali, Syekh Abdul Kadir, saya sudah nasihat kita, saksi sudah mati. Saksi kepada Aisyah, kepada sesiapa golongan, banyak sahabat sudah terbunuh. Semua saksi sudah mati. Aisyah sudah mati, Ali sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, semua sahabat sudah meninggal. Ini 1440 tahun dulu. Serah kepada Allah Yaumiddin. Kembali kepada Allah wa Rasul, itu maksudnya. Kalau kita orang beriman, kita mesti ikut syariat, kita mesti tahu adab kita, macam mana untuk menghukum dan tidak memfitnah. Tetapi sirah ini, sejarah ini ada satu khazanah, kerana ia adalah hadis-hadis belaka, ia adalah hadis sahabat, hadis tabi'in, dan saya dengar seberapa banyak yang boleh, dan saya masih mengkaji. Lepas ini saya tamat, saya akan mengkaji lagi, dan kita tahu mana nak ambil kebenaran. Kebenaran ialah kita ambil yang tidak ada fitnah. Bila dia kata sahabat ini tak baik dan sebagainya, kita tinggalkan. Ya, kita ambil yang baik-baik belaka. Ya. Begitu juga masa kita dengar daripada orang ahli politik, kita mesti tahu ambil kebenaran. Ya, macam saya kata orang fitnah seorang itu, Anwar Ibrahim itu, tentang liwat dan sebagainya. Saya pernah kerja dengan beliau selama 11 bulan. Saya ada saksi, saya kenal saksi yang masih hidup. Saya sudah ambil keterangan dan saya buat keputusan ini fitnah. Apakah Mahathir fitnah tu? Wallahualam. Ia adalah permainan politik. Kepada saya, Mahathir ni macam Sunza, art of war. Dia hentam musuh tu, dia tak keluarkan pisau lah. Habis musuh tu. Belajarlah daripada orang macam itu. Kepada adik-adik, saya anjur adik-adik semua jadi hafiz hacker. Jadi orang yang hafiz dalam Quran, jadi aluz zikir, juga kenal tentang hacking, juga kenal tentang hidup di dunia. Jadilah orang yang hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Jadilah orang yang bijak dan masuk politik. Saya anjurkan, saya tengok kelemahan kita ialah tak cukup orang kita kaji politik, tak cukup orang kita pergi depan politik, biar dicantas, biar dibuang, biar disuap. Belajar untuk jadi matang dalam penjagaan macam orang Cina. Kita cakap Cina lah yang yang tipu lah sebagainya, itu tak betul. Saya Cina juga. Adakah saya tipu sesiapa? Tolong depannya. Jadi maksud saya ialah
berdepanlah dengan semua kaum, berdepanlah dengan peniaga, berdepan dengan ahli politik, adik-adik sekalian, ya. Belajar, keluar dari sekolah seberapa awal yang boleh, kahwin awal, berniaga, jadi seorang yang pandai dengan tipu hela manusia. Melalui pengalaman itulah sumber ilmu. Lepas itu kamu masuk politik, masuk parti Golkar saya pun tak apa, nak masuk keadilan pun tak apa, masuk bersatu pun tak apa, masuk berjuang bersama, masuk UMNO pun tak apa, masuk PAS pun tak apa, tapi jadilah catalyst of change, ejen perubahan, jadilah pemimpin, ya. Jadi ini saya orang lama, saya sudah habis tempoh saya, ya. Ada orang belum habis tempoh lagi, tak apalah, pulang masing-masing. Tapi pada orang-orang muda, saya galakkan tuan-tuan, adik-adik muda, anak-anak muda ni, bagi mereka tercimpun dalam politik, bagi mereka berkecimpung dengan NGO, dengan PPIM tu, itu Toki tu, ya. Bagi mereka cimpung dengan ini, jual burger ni, si janggut ke buat artis burger ke, bagi mereka jadi musafir dari satu pondok ke satu pondok, pesantren ke pesantren, macam saya pernah buat. Kaya ilmu Allah ni, kaya bumi Allah ni, semua daripada Allah SWT bagi kamu, dan hanya kamu saja menzalimi diri sendiri kau. Kamu tidak ambil pelawaan ini. Anak pernah ada pepatah Melayu, anak Melayu merantau di negeri orang. Cuma jaga akhlak, itu yang penting, ajak anak kita. Lepas tu pergilah kutip ilmu di mana dia berada. Sesungguhnya ilmu adalah harta orang-orang mukmin yang hilang. Di mana kamu jumpa, tuntutlah dia. Seperti mana kamu tuntut rezeki, ya. Sudah dijamin rezeki dan ilmu ni. Ini hadis kursi dan ayat Allah. Wa mayatakillah itu. Jaga takwa kita dan tawakal kepada Allah. Mendekati Al-Quran dengan memahami maksud. Banyak orang membaca Al-Quran, begitu sedikit memahami maksudnya. Menurut Syekh Hamzah Yusof. Jadi, sekian saja saya ucapkan selamat hari Sabtu ni. Saya masih disandarkan, masih lockdown, masih memerangi ini COVID yang palsu, yang pandemik, dan akan saya diperangi oleh troll-troll. Apa nak buat? Itu adalah ujian dari Allah. Saya risau bila Allah tak bagi ujian. Saya risau kalau Allah tak bagi Dajjal ini. Dajjal ini ada hikmahnya. Dulu sebenarnya saya kata ada hikmah, kerana selama ini saya take for granted bila semain jemaah ni, sebagai masjid jemaah, saya anggap biasa, boring. Tapi bila saya tengok orang berjarak itu, terbuka mata saya bahawa merapatkan saf itu ada makna. Bila tengok orang rapat saf itu, ada makna menguatkan jemaah. Jadi, dan mulalah umat sekarang sedar. Mungkin kerana saya teringat Syekh Umar Bajulo beritahu saya masa Syekh Abdul Qadir suruh dia bawa dinar kepada dunia, dia bawa kepada Mahathir Mohamad daripada 93, 94 sampai 97. Mahathir ambil dinar tu masuk poket dia saja, ya. Mahathir tak lanjut bincang dengan Syekh saya mengenai dinar dirham ni, lawan kertas ini. Anwar Ibrahim pun tidak masa tu, ya. Tetapi dengan IMF serang tu, Dajjal serang kita, bukalah mata Mahathir, bukalah mata dunia pada dinar dan dirham, kepada muamalah Madinah. Masyurlah Syekh saya Umar Bajulo masa itu. Jadi dia ada hikmat di sana. Hari ini Dajjal menyerang ini, dan pasport saya mati ini ada hikmatnya. Saya pula jadi viral, gangster Cina punya cerita. Saya pula ada, dulu saya tak ada sampai 7, 8, 10 orang tengok pun, ini dah 80 ni. Alhamdulillah. Kerana dia ada hikmat dia. Jadi saya terima kasih kepada Dajjal, saya terima kasih kepada Bill Gates, WHO, kepada Zionis, kepada Illuminati, kepada Freemason, kerana Allah mencipta kamu supaya untuk menyatukan umat Islam. Biiznillah, masya-Allah, la quwwata illa billah, supaya Nabi Isa akan turun menurut hadis yang kita imani, dan juga Imam Mahdi dan sebagainya. Jadi ini semua kita kaji dan ada hikmah di sana. Jadi hendaklah kita cinta kerana Allah, cinta Allah, dan benci dengan benci Allah. Yang bila sunnah itu direnggan, walaupun saya senyum iaitu ada perbuatan Dajjal, tapi saya kena benci bahawa sunnah itu sudah dilonggarkan, dan kita mesti menyuruh dengan baik, dengan tenang, ya. Mau terus-terus pun tak apa. Ni hari ni apa ni, tenang ni boleh tampar ni, boleh tampar, ya. Jadi sekian saja. Saya doakan ampunan bagi diri saya dan semua saudara yang menonton ini. Semoga kami semua dapat hidayah Allah, kami semua dapat pengampunan, kami semua dapat rezeki yang murah. Dan saya doa untuklah keluarga tuan rumah sini, kepada orang Sabah di sini, kepada orang Muslim maupun orang Nasara, orang Yahudi, orang manapun, umat sejagat, semoga Allah memberikan kamu pedoman hidayat. Wa quli qauli hadza astaghfirullah walikum. Allahumma salli ala, kepada ya Allah berilah salam selawat kepada nabi engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima.
Terima kasih semua. Cai Chen, ila liqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.